Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Hari ini kita sambung kitab Risalah Tauhid dalam membicarakan topik baru, yaitu sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Muka surat 48. Hudud sah, baharu. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa alamin. Hudus artinya baharu, yaitu ada permulaan bagi wujud Tuhan. Itu ya. Sebaris. Selesai. Hudus ni perkataan Arab. Perkataan selain pada hudus, dia panggil hadis. Kat mana hadis? Menerangkan baharu. Ingat? Mukhalafatuhu. Hadis tu lah. Hadis tu baru. Mukhalafah tak sama dengan yang baru hadis. Ni hudus. Hudus ni baru. Yaitu ada permulaan bagi wujud Tuhan. Habis. Boleh tutup-tutup. Cuba baca ni. Hudus. Baru. Wahyu. Ha? Kan dia tak ada permulaan bagi wujud Tuhan. Ha. Itulah. Kau pun kalau tak setting nak belajar. Sampai kau sedang membuat kenyataan yang kufur. Dengan tidak berhati-hati. Dekat pun tak jaga. Bacalah. Dah. Tu je. Sifat mustahil pada Allah Ta'ala. Ha? Wajib atas setiap mukallaf. Kan. Kita dah masuk nombor 2 dah. Kita dah masuk sifat baharu. Ataupun Allah itu ada permulaan. Betul tak? Blur lagi dah. Boleh? Ha. Baca. Hudud. Artinya baharu. Bukan hudud dah. Cuba baca Jawi. Hudus. Hudus. Sin ke? Hudus. Ha? Hudus. Bukan hudus, mana sin? Mana sin? Itu apa? Itu apa, Mi? Tak. Ha, itu apa? Hudus. Ha, tu TH tu. Tiba-tiba kau cakap hudud. Kalau hudud, dal. Hudud je. T, jadi T lah. H buang. Ni dia nak selangkah hudus. Macam mana nak eja? Hudus. Siapa eja lah hudus? Korang baca hudud juga. Hudus. Hawadis. Hawadis tu, sa. Lidah keluar sikit. Kalau tak keluar, jadi hudus. Okey. Artinya? Baru. Terangan dia? Itu ada permulaan bagi. Okey. Boleh terang?
Tu je, satu baris tu je. Yang tu. Tak boleh. Mustahil Allah ada. Mustahil Allah ada permulaan. Tu je lah. Tapi ini kata itu ada permulaan bagi Mustahil Allah ada permulaan. Kalau kau bersetuju dengan statement ni, ataupun kau sebut statement ni, kau bersetuju. Kecuali kalau kau faham, topik kita belajar ni perkara yang mustahil bagi Allah. Maksudnya, perkara tu tak ada. Maka, yang pertama, setting apa letak? Wajib bagi setiap mukallaf beriman, beriman, percaya, beriktikad bahawasanya Allah itu mustahil ada permulaan atau mustahil baharu. Itu kena wajib bagi setiap mukallaf. Sesiapa yang tak ada iktikad yang macam tu, kufur. Okey. Sini. Tak ada masalah, ada masalah. Masih melayang-layang. Macam ni je. Macam mana mustahil Allah ada baharu? Macam mana nak tangkap? Benda ni yang kau kena mahir. Kau nak beriman. Macam mana nak beriman? Kalau tak ada kaedah tu. Kaedah tu aku cerita daripada awal sampai sekarang. Konsisten. Yang itu je yang kau tak boleh tangkap. Dia macam ada, tapi tak ada. Macam mana nak beriman? Allah itu tiada permulaan. Ada? Dapat? Tak dapat? Ha, kau kena beriman tak beriman? Kaedah dia ambil sifat wajib baru cakap mustahil. Itulah kaedah daripada awal sampai nanti kita habis belajar pun tu je kaedah. Lagi kau tak dapat pegang yang tu, bila soalan bela, soalan bela. Apa pun apa datang melanda, jangan takut, jangan lari. Datang cakap bawa sifat wajib. Baru tendang apa datang? Nak datang harus, nak datang sifat mustahil. Masuk dulu sifat. Okey. Sifat wajib bagi Allah yang lawan daripada baharu adalah qidam. Apa dia qidam? Apa dia sedia? Qidam makna dalam bahasa Melayu, sedia, apa dia sedia. Wajib mula. Boleh? Share? Boleh lah beriman kan? Allah ni sedia. Jadi sebenarnya beriman pada sifat mustahil ni, dia kena bersangkut paut dengan beriman dengan sifat wajib. Sebab bila kita cakap Allah itu sedia, mustahil lah Allah tu ada baru. Kita dah beriman lama dah. Ini nak bongkar. Yang dulu kita cerita pasal wajib. Maksud sentuh yang cerita mustahil. Sentuh, okey lah. Dah jalan. Dia sampingan. Ni sekarang ni kita tumpu pada sifat mustahil sahaja. Sebelum nak cerita sifat mustahil, kena flashback balik. Betul-betul faham ke Allah ni qidam? Kita qidam lah, kita punya rasa dekat 4 jam. Qidam. Maknanya banyaklah yang kita bahas kan. Tiba-tiba bila tak ada pasal qidam, tak boleh terang lebih pada 5 minit. Bila nak menerangkan sifat qidam, dia akan berkait dengan sifat baqa. Dua ni pairing. Dua ni pula, sifat dua ni
dia mengukuhkan sifat apa? Sifat wujud. Kita nak cerita wujud Allah ni. Maka wujud Allah itu jenis dia qidam, jenis dia baqa. Jadi bila cerita qidam, tak boleh lari baqa. Kalau nak cerita baqa, tak boleh lari qidam. Kalau nak cerita Allah sedia, mesti kena cerita Allah pun kekal. Tiada ujung, tiada akhir. Okey. Jadi, ceritanya wujud Allah. Wujud pula nak menerangkan apa? Wujud Allah nak terangkan kan? Wujud nak menerangkan zat Allah, diri Allah. Wujud apa? Wujud diri Allah lah. Qidam nak menerangkan wujud. Wujud nak menerangkan zat. Contoh kita ambil kita. Senang sikit kan? Allah susah nak bayangkan. Bila nak menerangkan zat aku, diri aku ni, zat ni, diri, semua yang ada ni, kenalah menerangkan wujud. Bila nak menerangkan wujud, jenis wujud macam mana? Aku jenis wujud baru, dulu tak ada, sekarang ada. Kalau nak menerangkan Allah, wujud Allah dari mana? Wujud Allah sedia. Wajib wujud. Mustahil akal tak boleh terima kalau dia tak wujud. Tiba alamnya ada. Tu. Dia panggil, dia jenis wajib wujud. Wujud dia pula bersifat dengan sedia dan kekal. Qidam dan baqa. Maka kita masuklah cerita qidam. Qidam ni sedia. Qidam sedia. Qidam ni sedia ni maksudnya tak ada mula. Maka bila tak ada mula, tak boleh nak bayangkan. Kena cerita balik makhluk. Cerita pula bersifat mustahil. Kalau yang bukan qidam, maksudnya baharulah. Maksud baharu ni, apa dia? Baru. Bila kadang-kadang bila kita cerita baharu, orang akan terkeliru dengan makhluk, orang terkeliru dengan alam. Baharu ni asal dulu cerita pada qidam. Kalau cerita baharu, yang ni adalah kita ni bersifat baharu. Sifat baharu tu nak menerangkan apa? Sifat qidam. Kalau tak boleh nak sifat qidam. Qidam sedia. Sedia macam mana? Tak ada mula. Tak ada mula. Tak boleh nak bayang. Tapi kalau sebelum ni tak ada, lepas tu ada, boleh bayang. Boleh ada. Okey. Boleh faham. Dia boleh pergi go through. Tapi kalau sedia, tak ada mula sampai bila. Akal tak dapat nak proses lah. Maka terpaksa cerita makhluk. Jadi, kalau nak cerita qidam, kena cerita baharu. Maka baharu, kita pun cerita baharu. Dia bersifat baharu. Sifat baharu tu dia nak cerita qidam sifat Allah lah. Qidam. Ini semalam cerita pasal ambil uduk tangan. Ambil daripada ujung jari hingga ke siku. Ini siku. Ini siku kan? Kawasan lebih daripada siku dia panggil wajib. Wajib basuh tangan. Tangan tu apa? Ujung jari sampai siku. Sampai siku wajib. Nak sah. Tapi nak basuh tangan kena lebih sikit. Lebih tu wajib. Lebih daripada yang wajib, baru dia pergi sunat. Ini sunat. Ini sunat. Ini satu sunat. Ini sunat sampai ketiak pun sunat juga. Jadi kena tahu tangan. Inilah penerangan pasal tangan. Habis. Ini pula tangan daripada ada kudung. Kat mana nak basuh tangan kalau kudung? Ni sampai habis. Ni kepala dia, tangan dah tak ada. Aku lukis daripada sini tangan kan. Potong. Ini dekat siku. Dekat siku wajib basuh dekat ujung. Ni siku dia, nampak tak? Ni siku dia. Bila hilang, wajib. Tapi kalau lebih daripada tangan, potong, dia dah jadi lengan. Sunat basuh. Tengok, belajar fiqh ni. Apa tadi? Bila nak sebut, kita nak cerita Allah itu mustahil hudus. Mustahil hudus.
Mustahil hudus. Hudus. Misalnya. Hudus. Bukan sin. Sa. Hudus. Mustahil hudus. Maknanya Allah ini mustahil hudus. Tambah Allah. Maknanya hudus ni maksudnya baharu. Bila nak menerangkan baharu, kena faham peridam. Maksudnya sedia. Bila nak masuk sedia, tak dapat nak terang. Kena cerita yang baharu. Baharu ni terbit daripada cerita qidam. Qidam ni sedia, lawan daripada sedia baharu. Maka baharu-baharu ni beza cerita dengan makhluk, beza cerita dengan alam, beza cerita dengan sesuatu. Walaupun dia sama, baharu ni dengan makhluk, sesuatu, alam, apa lagi? Semua ni baharu. Tetapi baharu ni cerita daripada qidam. Makhluk tak cerita daripada qidam. Makhluk ni cerita tentang perkara yang dalam baharu. Baru cerita makhluk. Maka makhluk ni pecahlah. Makhluk yang duduk diam macam batu. Makhluk yang bergerak macam manusia. Jin. Malaikat. Sesuatu ni pula bahasan dia lain. Alam ni bahasan dia lain. Jadi yang aku nak highlightnya, baharu ni, bila sebut baharu dalam kitab-kitab, dia berasal daripada sifat qidam. Selesai. Maka baharu ni pula, apa jenis baharu? Baharu apa dia? Baharu. Ada mula. Memanglah semua ada mula. Tapi jenis ada mula, ada berapa banyak? Yang pertama, ada sekarang. Yang satu yang baharu, ada sekarang. Dulu tiada. Sekarang ada. Ada sekarang. Kayak India sikit lah. Ada sekarang. Sekarang ada. Dulu tak ada. Lepas tu? Dulu tak ada. Sekarang tak ada. Akan datang. Pasti ada. Ini baru yang ketiga lagi. Okay. Apa lagi baru? Dulu tak ada. Dulu ada, sekarang ada. Ini ada sekarang. Okay, ini dah ada dah. Dulu tiada, sekarang tiada. Akan masih. Dulu tiada, sekarang tiada. Akan datang tiada. Ini masuk dalam baru. Ini masuk dalam mustahil bagi Allah. Bukalah nota. Aduh, aku nak cari nota ni. Mungkin lah. Segala yang mungkin. Segala yang mungkin. Beza yang macam Fir'aun. Yang masa iman Abu Bakar, iman Fir'aun. Habis. Maknanya
Yang baharu ni, yang pasti baharu ni di ada bermula dengan tiada. Yang itu dia panggil baharu. Baharu-baharu ni, apa pun cerita dia sekarang, apa diciptakan datang pun, dia kena sifat dia mesti bermula dengan tiada. Betul aku cakap. Kalau dia bermula dengan tiada, dulu tiada lah kan. Kemudian dia tetap tiada. Yang itu baharu ke tak? Yang tu turul ada. Dia tak masuk dalam. Jadi, yang ini ilmu sesat. Buang. Turul adam. Itu maksud baharu. Allah tak. Allah itu sedia. Maka susahlah semua orang yang tak mengaji sifat tauhid nak beriman Allah ini sedia. Saya nak terang Allah sedia. Sebab bila kita belajar, kemudian kita pun dah faham, kita akan berlaku proses bergetar jiwa kita nak menerima pula. Getaran tu sebelum beriman. Jadi proses beriman ni nak kena beriman dengan Allah ini kedam. Macam mana nak beriman dengan Allah ini kedam? Dengan maksud Allah ini sedia. Dengan maksud Allah tak ada permulaan. Macam mana? Saya nak beriman? Tadi ibu cakap. Allah sedia. Dia start bila? Takkan tiba-tiba dia ada. Kan? Sebab ada orang cakap Allah ini sedia. Tapi dia faham macam ni. Allah ni sedia. Dia ada permulaan kan? Tapi bila disebut sedia ni ada masalah. Kalau tak belajar, tak betul-betul pegang, dia tergelincir. Sedia ni, dia tiba-tiba ada. Kan? Sedia kan? Kau siapa letak makanan ni? Sedia dia. Tiba-tiba ada. Telah tersedia makanan atas meja. Maka dia ambil sedia yang itu. Sedia yang itu kufur. Tiba-tiba ada. Ataupun dia faham macam ni. Dia ni tiada permulaan. Tiada permulaan, betul. Tapi tiba-tiba dia boleh habis. Tak tahulah macam mana. Datang Zeus ke, datang Tuhan lain ke yang lagi kuat, tiba-tiba dia pun ditamatkan. Walaupun dia beriman dengan sedia, tu cakap, sedia ni qidam. Dia tak boleh lari dengan bapak. Itu dia. Kalau tidak, dia memanglah sedia, tapi dia ada expiry date, dia boleh mati, dia boleh musnah. Yang tu, jadi sedia yang macam mana nak faham? Sedia dia tiada permulaan. Saya nak beriman. Tidak. Tidak bersifat. Tidak sedia. Satu macam tu. Sedia ni nak beriman kalau Allah tak sedia. Sebab apa? Sedia ni duduk dekat sifat salbiah. Ini duduk dekat salbiah. Salbiah cara dia tendang dulu. Dia sifat nafi. Tolak dulu. Tolak.
Tak ada cara lain selain daripada tolak. Sedia tak dapat nak terang. Sifat Allah yang sempurna ni tak dapat. Tapi kalau dia kata, kalau Allah tak sedia, sedia, betul je. Dengan maksud, dia ada mula. Kalau dia tak sedia lah, dia mesti ada mula. Kalau dia ada mula, siapa yang mulakan dia? Itu soalan dia. Baru pergi tajuk kita. Mustahil Allah ada mula. Sebab kalau Allah ada mula, ada satu kuasa yang mulakan dia. Dia lah yang Tuhan. Itu nama dia. Baru dapat beriman. Lah. Takkan Allah ada mula. Tapi sedia. Macam mana sedia? Siapa jadikan dia? Pusing kat situ lah. Yang ini yang orang, bila dah faham lah ni. Oh, betul lah. Dia nak beriman. Yang ni bergegar ni. Tak masuk ni. Dia berlawan-lawan. Kalau akal dia kuat, dia lagi kuat berlawan. Lagi kan? Macam mana? Macam mana Allah boleh ada? Siapa adakan dia? Takkan tiba-tiba dia ada? Yang ni, orang banyak fight. Kalau Allah itu bakar, orang boleh terima. Dia kekal. Boleh terima. Kenapa dia bakar? Tak tahu. Dia bakar aja, dia kekal. Sedangkan bakar, dia boleh expired. Maka hujah yang sama. Qidam dengan bakar ni, dia hujah yang sama. Kalau dia ada mula, pasti ada yang memulakan. Kalau Allah tidak bakar, Allah tidak kekal, pasti ada yang musnahkan dia. Siapa yang musnahkan dia? Takkan dia boleh musnah sendiri. Maka soalan pun datang, soalan-soalan kufur. Boleh tak Allah bunuh diri? Ya, Allah pun mati. Orang yang bunuh diri itu, siapa yang matikan dia? Allah. Boleh tak? Dia bunuh diri, tak mati-mati. Bunuh diri, tak mati-mati. Terkejun, tak mati. Boleh tak? Boleh. Sebab, kena Allah matikan dia. Kau bunuhlah diri 100 kali, Allah tak matikan, tak mati. Maknanya kalau dia kata, boleh tak Allah bunuh diri? Allah buat satu pisau besar, dia pun bunuh diri dia. Siapa yang nak matikan dia? Atas kehendak dia bunuh diri kan? Atau paksaan hamba-hamba dia, aku tak suka kau jadi Tuhan dah. Okey. Dia pun terasa hati lah kan. Allah kan ada perasaan kan. Allah pun bunuh diri. Siapa yang nak habiskan dia? Tak ada. Jadi Allah tak boleh bunuh diri. Itu maksud dia tak boleh bunuh diri. Kebakar. Maka qidam dengan bakar ni nak menerangkan wujud Allah. Wujud Allah nak menerangkan diri Allah. Zat Allah. Okey. Dah boleh beriman dengan Allah itu sedia. Allah tak ada mula. Senang kan? Jadi Allah itu mesti sedia, tak ada mula. Allah itu mesti kekal. Kalau dia ada mula, ada yang mulakan dia. Itu bahasan dia untuk beriman yang Allah ni sedia. Datang nanti, otak nanti kacau. Yalah, macam mana Allah boleh ada? Yalah, aku nak menerangkan Allah ni sedia, tak boleh. Tapi kalau Allah ada mula, siapa mulakan dia? Dialah lagi Tuhan daripada Allah. Macam itulah berpusing-pusing. Sampai beriman. Sampai beriman selesai. Jadi, sifat qidam dengan sifat bakar ni menerangkan apa-apa sahaja yang kita belajar tentang sifat 20. Dengan erti kata yang lain, qidam dan bakar dipanggil kesempurnaan. Yang ni korang tak cakna ni. Ataupun maha. Ni satu, ni dua. Tak kisahlah mana-mana. Okey. Bila orang cakap Allah itu maha besar, Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha tak apa? Ultimate tu apa? Kau cakap Jerman macam. Segala-galanya tu apa? Allah tu maha tak apa? Bukan yang ni Expo baru-baru ni maha, bukan? Maha tu terhebat. Tak. Terhebat tu apa? Samalah terhebat, sempurna, maha.
Apa dia? Ada? Tak tahu? So. Wah, saya susah. Maha sempurna. Dia ialah menerangkan Ridha dengan bakok lah. Aku baru cerita tadi. Itulah maha. Maka Ridha dengan bakok menerangkan apa? Pilih satu sifat. Allah itu mendengar. Mendengar yang qidam, yang mendengar yang bakok. Itulah maha. Allah maha mendengar. Maha mendengar tu apa? Allah gila sampai halus pun dengar. Itu bukan. Itu dia besarkan speaker. Itu bukan maha. Sedangkan kalau kita cakap maha yang itu macam tadi kan. Allah tu maha besar. Dia dah jadi makhluk. Allah tak maha macam tu. Allah tak maha kalau mendengar. Maknanya sekecil-kecil yang dalam, yang luar, yang tu. Itu menerangkan makhluk. Yang maha mendengar tu, sifat mendengar dia tu tiada mula, sedia dan bakok, tak ada akhir. Itulah sempurna. Okey, terangkan. Apa makhluk yang boleh kita sebut sempurna? Nabi Muhammad, Arash, Kalam, Nur Muhammad, cari apa semua? Dia sedia ke? Dia bakok ke? Oh, tak sempurna. Macam tu je kita rembatnya. Tuhan duduk tak ada orang nak tik dia pun tak ada dah. Tak ada nak sentuh dah. Inilah qidam dengan bakok. Faham dua ni, dah boleh faham maksud mahal. Samalah kesempurnaan. Kalau kita cakap Allah itu sempurna. Allah itu sempurna. Tapi kita kan cakap sempurna pada makhluk. Saya nak awak buat standard ni macam ni, tulisan macam ni. Dia pun buat, awak dah sempurna. Sempurna tu bukan sempurna qidam dengan bakok. Tu sempurna makhluk. Sempurna baru, sempurna bahasa. Tapi yang kita nak sebut sempurna ni, Allah itu, okay, kita wajib beriman dengan ijmali. Kita wajib beriman dengan cara simple. Apa dia cara simple? Allah itu wajib mempunyai sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Yang tidak terhingga banyaknya dengan sifat sempurna. Sempurna tu apa? Kalau aku tak terang ni, sekarang nak ambil sempurna tu kat mana? Allah sempurna makhluk. Allah, okey, kita yang ini yang kita wajib belajar. Tak wajib belajar. Kalau tak belajar ni dibangkitkan bersama dengan orang menyembah berhala. Okey, selesai. Sekarang ni Allah ada satu lagi yang kita kena beriman, punya sifat yang tidak terhingga banyaknya, tapi yang sempurna. Katalah Allah itu cantik. Cantik tu apa? Allah itu bersifat dengan cantik. Yang sempurna. Sempurna tu apa? Kalau tak ada ni, sempurna tu apa? Sempurna, cantik. Putih. Berapa banyak putih kau nak sebut? Unlimited. Tak. Dia kena pergi ke dalam bakok lah. Betul sah. Cantik lagi. Lepas ni cantik lagi. Macam orang buat kereta. Lepas tu dia buat kereta cantik lagi. Tahun depan buat lagi bagus. Lepas tu kereta boleh terbang lagi. Sampailah kata, ni dah sempurna dah. Nanti ada orang buat lagi. Maknanya tak sentiasa, tak sempurna. Tak sempurna kan? Sebab dia bukan qidam dengan bakok. Ni unlimited ni nombor. Apakah nombor yang terakhir? Apakah nombor yang pertama? Semua tak boleh nak sebut. Yang pertama belakang lagi, tambah lagi betul. Sampai negatif kan. Last sekali unlimited. Tetap juga tak sempurna. Sebab dia bukan qidam dengan bakok. Itulah maha. Okey, beres. Maha Raja Lawak. Itulah perkataan yang dia orang tak faham. Dia letak je lah. Tak apa-apa lah. Tu juga Maha Raja Lawak. Apa-apa tu lah. Maha Raja Lawak. Maknanya apa? Qidam dengan bakok dia punya lawak.
Tak ada sedia, tak ada mula dan tiada akhir. Aku bakar je semua tu. Okey. Jadi kita sekarang ni masuk muka surat 48. Cuba baca muka surat 48 ni hudud. Cuba baca. Biar. Dah tutup kita. Pelik je. Jadi kita nak beriman Allah itu mustahil hudus. Mustahil baharu. Mustahil baharu, dia pergi kat kedam. Mustahil Allah itu tak sedia. Bila Allah tak sedia, dia akan sentuh bapak. Kalau dah tak sedia, mesti tak kekal. Gitu. Kita boleh lari dua ni pairing. Dua ni yang kita kena pegang dulu. Bila start belajar. Masa tak belajar, kita kena pegang pada sifat. Wujud. Wujud. Mana tak tahu Allah wujud? Dia nak masuk Islam. Dia pun tak tahu wujud. Macam mana Allah wujud? Mana Tara? Mana Allah? Kan? Masa belum belajar sifat 20 ni, kena pegang dekat mukhalafatuhu lil hawadith. Maksudnya? Yang ini walaupun kalau tak pegang yang ini, teruklah. Kau akan sentiasa meletakkan apa yang dalam fikiran kita lah Tuhan. Bila pegang yang ini, kena serang dengan akal. Kita pun sembahyang. Kadang-kadang nak sembah abah. Allah macam mana? Tinggi. Sembahyang. Allah tak sama dengan baru. Ketendang. Kan datang pula. Allah ni macam getaran pula. Allah ni tak macam yang baru. Allah ni tak macam baru. Maka bertarunglah kita. Sampai belajar ni baru tak bertarung. Korang bertarung lagi. Duduk sebelah. Duduk sebelah tunggu kau. Bila kena sembahyang. Cahaya. Cahaya tu baru. Dulu tak ada, sekarang ada. Cahaya baru. Alif lam lam ha. Alif lam lam ha. Terpatah pula alif. Dah, alif kau cacat. Alif. Kalau dulu Allah yang dibayangkan Allah alif lam lam ha. Kalau bergaduh pun sumpah alif lam lam ha tulis kan. Lepas tu patah. Patah alif. Allah dia cacat. Jadi masa tak belajar lagi, aku kena belajarlah tauhid. Yang nak kena pegang mukhalafah lil hawadith. Mukhalafah tak sama. Lil dengan hawadith baru. Allah tak sama dengan baru. Apa yang sama? Apa yang kita bayangkan, apa yang terfikir, apa sahaja yang kita tu, itulah baru. Maka tak, bukan Allah macam. Maka berperanglah sepanjang kita tak belajar tu. Kadang Allah jadi tapi dia berperang lah. Kan datang lagi idea lain. Datang lagi lain. Celaka lah kan. Jadi selagi tak belajar, dia akan datang. Kacau. Kadang-kadang belajar pun dia datang kacau. Ya Allah. Memang ada masalah. Minat tu orang tak ada masalah. Orang tak fikir ke bukan. Tak. Kau mau belajar. Tapi dia tu bila kau tanya pada dalam dia orang dekat je nanti. Dia menyakit masalah nanti. Kau kita. Dia orang kata-kata terlepas. Alif selalu sesat. Okey. Makhluk habis. Bahaya. Banyak orang sesat sebab itulah. Dia masuk tasawuf, dia masuk fiqh, dia tak masuk lalu pintu tauhid. Maka Allah yang dia bayangkan tu, apa yang dia bayangkan lah. Apa yang suka hati dia lah. Allah suka hati dia. Tapi yang paling popular, Allah ada di mana-mana.
Allah ada di mana-mana jadi makhluk baru. Kan? Lepas tu tukar. Allah ada di mana-mana. Maknanya Allah ada di mana-mana. Dekat bulan ada, kat dalam matahari ada, dalam jamban ada, dalam poket kau ada. Mana di mana-mana. Oi, tak boleh lah. Allah ada di mana dah jadi macam apa flash. Kemudian Allah ada di langit. Mana idea dia? Dia fikir dia peringkat demi peringkat. Dah tak boleh nak bayangkan benda sesat tu dah. Macam mana? Macam ni tadi? Yang Pak Mak Alamak. Okay. Oh. Okey, kita masuk sikit. Kita masuk sikit freedom. Freedom, sifat freedom ada tiga. Tapi kita masuk dua je. Yang lagi ni satu korang tak belajar lagi. Sifat wajib bagi freedom apa dia? Yang kedua, sifat salbiah bagi freedom. Hah? Apa ni? Ni. Kau mengajar tahap apa ni? Kayak dengar. Nota ni, nota. Yang mana dapat lah. Yang ini lama ni. Bila ni? Tahun lepas punya ni. Allah bersifat wajib bagi kidam kan? Yang pertama, Allah wajib bersifat dengan kidam. Allah wujud tiada mula. Satu, tu wajib. Yang kedua, tidak dijadikan. Wajib tu bagi kidam, tidak dijadikan. Yang ketiga, wujud Allah tidak dimulakan dengan tiada. Dengan itu wajib, nak menerangkan wajib. Okey. Cuba cari nota kidam. Tak ada kot, panjang ni. Yang pertama, Allah wajib bersifat dengan kidam ni, Allah wujud tiada mula. Satu cerita mula. Yang kedua, dia tidak dijadikan. Itulah kidam. Kidam tu, bukan Allah bersifat dengan kidam tu, kidam tu sendiri. Masuk kidam tu. Masuk kidam tiada mula, habis. Bukan. Kidam tu yang pertama, dia wujud tiada mula. Benda ni wujud ada mula, ni bukan kidam. Macam tu. Wujud dia tiada mula. Tu yang pertama, dia punya wajib. Yang kedua, dia tidak dijadikan. Dia tak ada mula tapi dijadikan. Tak boleh terima makan. Macam tu. Yang ketiga, sifat qidam ni, wajib bagi qidam ni, wujud dia tu tidak dimulakan dengan tiada. Mula tak ada, lepas tu wujud. Ini bukan qidam. Itu tiga, wajib. Wujud tiada mula tu wajib. Yang kedua, tidak dijadikan. Yang ketiga, wujudnya tidak dimulakan dengan tiada. Tiga je wajib. Kemudian kita pergi pula dalil akal. Akal ni yang nak terima ni. Cerita pasal gunggang, akal tak dapat terima, cerita kartun. Apa bagi sifat wajib bagi Allah ni yang akal boleh terima? Qidam ni adalah sifat sempurna. Yang pertama. Bawa akal boleh terima kan?
Kalau kata, dia ni dah sempurna, ni dah sempurna, ni dah sempurna. Soalan satu je, tidak tak? Tak. Tak kisahlah kau macam mana. Kita manusia ni tidak sempurna. Jauh lah itu bahasan sampah. Sebab Allah tu yang sempurna tu adalah qadim, qidam. Sedia tu adalah dipanggil sempurna. Kita manusia tidak sempurna. Apa benda memanglah tak sempurna. Kau memang bukan qadim, bukan qidam kan? Tak payah kita lah sempurna tak sempurna. Itu yang aku marah tu tak tahu. Lepas tu nak cerita dengan aku kan. Berapi je. Oh. Kau pakai ayat kau sendiri ya? Dia kelakar kabut. Okey, jika Allah tidak qidam, jika Allah tidak, ini hukum akal. Yang ini tak payah tulis kot. Kau dengar je. Nanti tengok rakaman. Lepas tu hafal dalam kepala otak. Qidam yang satu adalah ia dipanggil sifat yang sempurna. Kalau bukan qidam atau bukan sedia ni tak sempurna. Itu satu. Yang sempurna ni hanya ada Allah aja. Akal boleh terima lah. Yalah Allah je yang ada qidam. Yang sedia, yang tak ada mula. Yang kedua, kalau Allah ni tak qidam, maksud dia ada yang dicipta. Allah ni dijadikan. So akal boleh betul. Jika Allah bersifat dengan baharu, kalau Allah itu bersifat dengan baharu, bermaksud ada yang lain perlu wujudkan dia. Itu hukum akal, tak payah. Korang faham dah. Jika Allah perlu yang lain untuk wujud, bermakna Allah bersifat dengan kekurangan. Nak pergi kat sifat kurang ni, Allah dijadikan. Allah bukan sedia, mula pergi sedia. Kalau Allah tak sedia, mesti ada yang nak kena adakan. Bila Allah yang perlu adakan, itu bersifat dengan kekurangan, bersifat dengan lemah. Mustahil Allah bersifat dengan lemah. Kenapa? Sebab kalau Allah yang bersifat lemah, bolehkah dia cipta alam yang penuh dengan kesempurnaan? Dan makhluk Kau jangan punya cerita pula. Dengan penuh complicated. Bolehkah Allah jadikan alam yang complicated? Tak payah cerita lah. Tengok manusia lah complicated. Jantung kita, darah kita, luka boleh sembuh sendiri. Semalam aku cerita ambil uduk. Kalau ada duri, kalau dia cabut berlubang, tak sah uduk. Tapi kalau tak boleh angkat juga, bolehlah ambil uduk. Dan satu masa, dia boleh tolak balik dia punya duri yang masuk tu. Siapa yang buat? Ciptaan macam mana tu? Ciptaan tu yang aku panggil sempurna. Sempurna pada makhluk lah. Kau janganlah melawan tu. Kalau masuk nak qidam, tak sempurna juga lah itu kan. Jadi, Tuhan yang bersifat lemah, mustahil cipta alam. Jadi, Allah itu tidaklah bersifat dengan baharu. Iaitu, kalau kata cerita Allah tu, mesti ada yang jadikan. Tapi tak tahu macam mana dijadikan. Itu akan menyamakan Allah itu dengan makhluk. Bila samakan Allah dengan makhluk ni penuh dengan sifat yang lemah. Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk adalah bersalahan dengan i'tiqad tauhid. Iaitu tidak boleh samakan Allah dengan sesuatu. Ini masuk balik mukhalafah. Mukhalafatul hadis. Allah tu tak sama dengan yang baru. Maknanya kalau kata Allah itu, aku goyang lah Allah ni sedia, tiba-tiba dia ada ni kan. Sedia, satu lagi Allah ni tiba-tiba ada. Mula-mula tak ada, tiba-tiba ting ada. Bukan. Ini bukan sedia. Tiba-tiba ada. Tak ada. Allah bukan tiba-tiba ada. Allah memang sedia ada. Maka jelas i'tikad yang putus. Sesungguhnya Allah itu wajib bersifat dengan qidam, mustahil bersifat dengan hudud. Okey. Kita masuk. Kita punya topik, iaitu Allah mustahil bersifat dengan hudud. Dah kan? 1 jam dah. I'tikad ni adalah simpulan.
Pegang hati. Hati, pegang. Ha. Okey, putus apa dia? Tadi Alik cakap apa tu? Tak, ambil perkataan putus tu je. Kenapa disebut putus? Tak, putus tu dulu. Jangan cerita ayat lain. Aku nak ayat putus tu. Tak ada sambungan. Jadi macam mana dia boleh putus? Potongan. Ada yang putuskan lah. Jangan kita potong. Kalau tak aku sebut potong. Aku tak nak sebut putus. Kata dah ayat lain. Putus, ambil putus. Putus ni, aku putuskan nak balik kampung. Maksud dia, dah tak berubah dah. Bila putus, macam mana sifat putus? Tali, kau pun putuskan. Tak sambung dah. Kecuali kau simpul balik ikat. Yang ini tak putus. Ini boleh ikat balik. Yang ini putus tidak bersambung kan. Ada lagu apa? Putus tak bisa disambung. Yang ni. Yang tu putus yang tu. Itu yang nak apa dia putus. Putus tu benda yang dah tak bersambung. Apa? Berkerak rotan. Berpatah arang. Berpatah arang, berkerak rotan. Arang boleh sambung balik tak kalau patah? Tak boleh. Rotan? Sambung lah. Pakai gam ke apa ke. Tak boleh. Punya peribahasa tu. Yang tu nak menerangkan i'tiqad. Itulah i'tiqad yang putus macam tu. Satu lagi dia panggil simpulan. Okey, simpulan. Ada simpulan boleh bukaan. Jadi yang dimaksud simpulan apa? Simpulan mati tu. Yang kalau kau sakit hati, kau order air, dekat mati tu. Kau menyumpah-nyumpah nak buka. Last sekali kau ambil gunting, potong. Ini simpulan mati. Simpul yang tu lah kita. Maka aqaid bahasa Arab, i'tiqad bahasa Arab, i'tiqad yang banyak dipanggil akidah. I'tiqad. 20 i'tiqad kau dah ada. Simpul. Sekarang kita simpul dekat mana? Dekat sifat mustahil. Ini dah simpul habis lah kan? Simpul habis. Goyang nak jawab. Simpul. Bila dah simpul, maka dia panggil i'tiqad ni kita panggil akidah. Akidah siapa? Akidah ahli sunnah wal jamaah. Inilah. Maka, okey, yang inilah dia. Dah faham lah? I'tiqad. Ni ada. Penutup dia. Kau belajar dekat tulisan habis lah. Wajib. Bagi setiap mukallaf beriman dengan sifat Allah mustahil Udus boleh faham lah? Udus lah. Udus baharu Sudah, faham ah? Mustahil Allah itu baru. Jadi sebenarnya kita terangkan balik sifat beridam. Bila terangkan sifat beridam, otomatik kita kata mustahil Allah baru.
Wallahu a'lam. Habis Ar-Rahman lama lain dia. Bila kau kata kalau kau kata nama dia mesti Allah. Betul lah.